Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi kamera kini semakin canggih dan membuatkan seni fotografi juga menghasilkan jutaan karya foto terbaik sepanjang masa. Pada tahun 2019, seorang jurugambar, Sam Rowley, yang mempertaruhkan gambar dua ekor tikus yang sedang bergaduh, memenangi anugerah Wildlife Photographer of the Year's People's Choice Award. Pada tahun lalu pula, aksi seekor harimau betina spesies amur sedang memeluk pokok yang berjaya dirakam oleh jurugambar Rusia Sergei Groshkov juga dipilih sebagai pemenang utama bagi anugerah yang sama, iaitu Wildlife Photographer of the Year. Di Malaysia, karya fotografi bekas Menteri Sumber Manusia Tan Sri Dr. Fong Chuan On antara yang pernah diangkat sebagai juara The Society's Photographer of the Year Award 2 kali berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019. Selain itu, foto Syukur Khamis bersama kerbau peliharaannya yang dirakam oleh jurugambar Yusof Madi pula diangkat sekali lagi sebagai Image Asia 2020 oleh Asian Geographic bagi kategori orang jalanan. Justru dapat kita lihat dunia fotografi merupakan satu seni yang dapat mengangkat nama seseorang serta menjadi sumber kejayaan dan juga dapat memberikan peluang untuk kerjaya. Baik, itulah dia kehebatan dunia fotografi dan bersama dengan juru foto yang hebat di seluruh dunia, dan di Malaysia sendiri Sugi tak kurang hebatnya, ramai juru foto yang telah menerima banyak anugerah antarabangsa. Betul, saya setuju. Dan Farin, hari ini saya dah tak sabar dah untuk memperkenalkan tetamu kita di studio dan juga yang sudah pun terhubung dalam talian. Ada banyak tips dan kami nak tahulah lebih lanjut mengenai perkembangan kerjaya mereka dan sebagainya, apa yang mereka lakukan. Baik, kita bersama dengan Encik Amsyah Naif, betul? Okey, Encik Amsyah Naif, seorang jurugambar, dan juga Encik Rashidi Abdullah. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah sihat. Okey, dan kita ada dua orang lagi yang telah pun terhubung di dalam talian. Kita bersama dengan Hadi Rezan ataupun lebih dikenali sebagai Haks dan juga Sufian Ghaffar. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah baik. Sihat. Oh, berada di awang-awangan tu nampaknya tu Okey. Tinggi sikit hari ni, tinggi sikit. Kita hari ni ada 4 orang tetamu, Sugi. Dan saya tahulah sebenarnya filter ni dikaitkan dengan wanita. Betul, saya faham. Sugi mengakui. Saya faham. Biasanya bila ada gambar yang tak ada filter, #NoFilter tu dah macam wajib sekarang ni. Sebab ramai orang yang gunakan filter. Dia nak membuktikan keaslian lah. Saya cantik natural tapi kadang-kadang ada juga hashtag yang baru saja sebenarnya Rashidi kongsikan kepada saya. Rashidi cerita dengan saya tadi. Semalam dia dah muat naik poster kan. Poster topik kita hari ni, dia kata perempuan marah topik kita pada hari ni. Apa, cuba cerita sikit sini. Betul lah. Bagi saya macam perempuan ni mungkin dia terasa. Ada yang terasa, dia kata terasa. Kaki filter ni filter. Mungkinlah ada orang tanpa filter, dia orang takkan post gambar. Apa tagline yang awak katakan tadi? Hashtag dia tanpa filter, siapalah saya. Tapi sekurang-kurangnya hari ni kita nak mengajak semua untuk sekurang-kurangnya memahami tips-tips filter yang orang kata lebih baik, tidak keterlaluan ataupun orang kata sampai tak menipu lah. Okey. Baik, kita teruskan saja bersama dengan Amsyah. Okey. Amsyah, kalau kita Amsyah ke Naif? Amsyah. Okey, Amsyah, kalau kita tengok sebenarnya sekarang ni yang sangat-sangat popular ialah kamera phone, kamera telefon. Dan kalau kita nak fahamkan sebenarnya antara kamera telefon dan kamera-kamera yang lain, sebenarnya adakah kamera telefon ni adalah suatu yang sebenarnya boleh menandingi kamera-kamera lain secara konvensionalnya ataupun apa kelebihan dan kekurangan? Bagi saya sebagai peminat shoot pakai kamera phone ni, dia ada kelebihan dia sendiri. DSLR pun ada kelebihan dia sendiri, phone pun ada kelebihan dia sendiri. So yang paling saya suka ialah sebab phone ni selalu ada dengan saya tau. So bila keluar, saya nampak benda cantik, snap. So macam kalau kamera kan berat, dia tengok dia kena ada effort lah nak bawa puluh gilir kan. So kena ada betul-betul main event. So dah plan benda tu. So macam phone ni unplanned punya shot macam. Maknanya kita sentiasa bersedia. Sebab benda saya suka ambil gambar environment saya di sekitar saya. So benda tu yang boleh
saya nak terjemahkan ke social media saya lah. Okey. Awak suka ambil gambar apa? Dia suka ambil gambar environment awak? Saya suka ambil gambar orang lain. Tapi saya suka ambil gambar candid sebenarnya. Tapi gambar-gambar candid dia yang kami ada adalah gambar-gambar yang tidak terharga nilainya. Okay, baik. Kita tanya kepada Rashidi. Kalau Amsyar dah kongsikan kan bagaimana dia suka ambil gambar-gambar seperti mana, gunakan phone. Kalau Rashidi sendiri suka gunakan phone ataupun kamera yang konvensional? Bagi saya, ada masa saya suka gunakan phone. Ada masanya kalau betul-betul macam ada plan nak pergi jalan-jalan, contoh pergi nak cari street fotografi, saya akan bawa kamera yang lebih proper lah. Tapi selalunya phone lah yang paling banyak gambarnya sebab macam saya cakap tadi, benda tu ada dengan kita. So, momen-momen ni dia takkan berulang. Ya. Bila dia lalu depan kita, kita tak ada kamera waktu tu. Faham. Just ada handphone. So, kita gunakan handphone. So, saya prefer handphone juga lah. Dan Rashidi, mungkin boleh Rashidi kongsikan. Rashidi ada masalah penglihatan mata kan. Jadi bila ambil gambar tu, yang mana lebih sesuai kadang-kadang? Gunakan DSLR tu ataupun phone lebih sesuai dengan masalah Rashidi sendiri? Dan Rashidi tidak menjadikan itu sebagai satu kekangan untuk mengambil gambar-gambar. Ini yang menariknya Saya dah tengok gambar-gambar yang tetamu Rashidi kita ambil. pada hari ini. Okey, macam saya, dua-dua tu ada dia punya halangan juga kadang-kadang. Kalau macam phone ni, mungkin senang juga saya nak ambil sebab saya boleh tengok skrin tu saja. Tapi kalau macam contoh kamera, saya gunakan mirrorless camera. Saya kadang kena tengok daripada viewfinder tu. So macam benda tu susah sikit lah. Tapi kalau dari phone tu senang juga saya tengok. Lepas tu saya tahu dah apa saya nak ambil. Tu kalau macam yang kamera tu, selalunya saya dah balik rumah baru saya tengok balik gambar tu. Sebab kadang-kadang satu saya punya cabaran bila duduk bawah cahaya matahari, susah kalau nak gunakan kamera. Okey, baik. Ini dia di skrin. Okey, kalau ada yang ramai kurang pasti yang kami kongsikan, ini adalah antara mungkin masalah penglihatan yang dihadapi oleh Rashidi yang tidak menghalang. Kalau kata kira Rashidi saya di punya early, advance atau extreme glaukoma? Saya dah ekstrim dah. Extreme glaukoma. Okey, tapi saya kira sebenarnya saya tengok juga. Saya tengok gambar-gambar awak memang cantik. Gambar saya dah Macam tengok tak ada masalah lah. keempat profil ataupun karya keempat-empat anda. Setiap satu anda mempunyai gaya anda tersendiri lah kan. Baik, dengan dua orang lagi tetamu kita yang berada atas talian, kita mungkin nak bersama dengan Hadi Rezan ataupun Haqs terlebih dahulu. Okey, yang menariknya tetamu-tetamu kita pada hari ini, kesemua mereka ada minat yang berbeza-beza. Dari segi apa orang kata fokus mereka. Bagi Haqs sendiri bagaimana agaknya? Saya suka kepada warna dan architecture. So basically saya punya gambar fokus kepada elemen macam pattern. So saya banyak ambil gambar wall, dinding. So basically saya macam kumpul warna-warna colourful wall kat Malaysia ni lah yang mana saya boleh jumpa. Wow, cantik. Boleh jadi wallpaper tak awak punya gambar-gambar ni? Boleh screenshot jadi wallpaper dalam phone. Tapi mana dapat minatnya, Haqs? Sebab saya memang tengok awak punya gambar semuanya, kebanyakannya buildings lah kan? Bangunan dan sebagainya. Mana awak dapat minat ataupun idea nak ambil gambar-gambar sebegini sahaja ataupun fokus pada ini sahaja? Mula start motografi pada tahun 2014. So masa tu pun masa itulah maksudnya semua orang pun baru nak start banyak pakai phone ambil gambar kan. And then banyak orang macam saya tengok ambil gambar portrait, banyak gambar landscape, ambil gambar macam bunga ke apa. So saya cuba nak ambil gambar sesuatu yang lain, nak berbeza daripada orang lain. Dan saya minat warna. Saya kerja as a graphic designer. So saya punya pandangan terhadap grafik dengan cara saya hidup tu saya rasa adapt lah kepada cara fotografi saya. Tapi melihat pada gambar-gambar ni kan, macam mana selalu kehidupan orang yang ada minatnya seperti Haqs ni kan, macam lalu-lalu ternampak berhenti kejap tu ambil ke macam mana? Selalunya. Ya, itulah masalah. Selalunya kalau macam kita driving kan, dan nampak bangunan tu, memang akan cari tempat yang selamat untuk berhenti, terus pergi kat situ dan kita shoot lah. So kalau normally model saya my wife and then my son or my daughter. So kalau dia orang ada bersama dengan saya akan bawa lah dia orang untuk ambil gambar dia orang kat situ. Kadang muka apa Sugi, juru foto ni kadang-kadang mata dia je nampak, mata kita tak nampak. Dia orang dah nampak dah dekat framing tu dah. Okey, baik. Kita nak tanya kepada Sufian pula. Sufian seorang pegawai bank juga, ya? Ya, betul. Sufian. Okey. Sepenuh masa pegawai bank ni. Sepenuh masa. Jadi Sufian, macam mana awak dapat minat untuk mencukuri bidang fotografi ni dan pada masa yang sama awak bekerja di bank secara penuh? Okey, macam kita tahulah bank ni memang sentiasanya busy semua tu kan.
So saya menggunakan waktu yang terluang tu untuk untuk release tension. So bila kita ambil gambar tu kadang kita rasa enjoy. Benda tu yang menjadi best. So bagi saya benda tu siapa-siapa pun boleh ambil. Untuk release tension tu. Pendapat saya lah. Okey, dulu ada orang kata untuk menjadi juru foto ataupun juru kamera ni kena masuk kelas, mesti pergi ke kursus dan sebagainya. Tapi kisah Sofian bermula ni agak berbeza. Macam mana boleh mula minat ada gadget apa terlebih dahulu dan sehinggalah ke sekarang ni anda dah menghasilkan banyaklah gambar-gambar menarik di social media anda? Okey. So masa mula-mula saya start tu memang saya start dengan telefon. Telefon boleh saya cakap brand yang dulu saya pakai adalah Samsung. Itu dulu yang first saya pakai. So saya berubah kepada kamera pula, tapi pada masa sekarang saya berubah balik kepada mobigrafi. Sebab saya rasa benda tu lagi senang. Macam Amsyah cakap tadi, benda tu senang nak bawa mana-mana. Lepas tu sekarang kita ada macam-macam application yang kita boleh download untuk editing ataupun macam video pun kita ada application yang senang untuk editing. So saya rasa semua tu dah senang. So handphone memang sangat-sangat membantu bagi saya. Okey, dan Sofian ada YouTube channel juga yang berkongsi tips-tips macam mana nak edit video dan sebagainya ya. So siapa nak subscribe boleh IMOD. Tak apa masalah, boleh kongsikan. Kerana pengacara-pengacara wanita hari ini pun dah tahu memang saya pun sendiri pun pandai menyunting, mengambil gambar. Betul. Dia punya editing tu tahap lain lah Sofian kalau awak tengok. Okey, baik. Sebelum kita nak bertanya lebih lanjut bersama dengan anda berempat, kita nak kongsikan bersama dengan anda satu perkongsian daripada seorang jurugambar yang sebenarnya buta warna. Jom kita saksikan. Okey, walaupun buta warna tapi tidak menghalang beliau untuk ada minat dan menjadi seorang juru foto. Ini yang menarik mengenai dunia fotografi. Kita saksikan. Menghadapi masalah penglihatan rabun warna sejak 10 tahun yang lalu, Azwan Ahli Ahmad Zainal Latifi, 28 tahun, berasal dari Sitiawan, Perak, tidak menjadikan kekurangan diri sebagai penghalang untuknya memulakan kerjaya sebagai jurugambar sejak tahun 2018 lagi. Hanya bermula sebagai hobi, siapa sangka karya indah yang mempunyai sentuhan kreativiti tersendiri itu datangnya dari seorang pemuda yang mempunyai masalah buta warna. Saya dapat tahu yang saya buta warna daripada umur saya 18 tahun. Waktu tu nak ambil lesen kereta. Kan time ambil lesen kereta tu ada ujian buta warna kan. So daripada situ saya dapat tahu lah, time nak ambil ujian buta warna tu saya salah semua soalan. Buta warna ni agak susah lah kalau dalam bidang kreatif. Saya pun ada banyak juga cabaran sebenarnya, especially dalam bahagian editing. Saya kena tanya kawan-kawan yang sekeliling saya waktu editing tu. Contohnya macam nak edit gambar orang kan, kadang-kadang saya tak perasan pun orang tu punya kulit dah jadi terlalu orange. Saya ingatkan itu colour normal skin tone dia. Ada je macam klien tak percaya dengan hasil kerja saya. Mereka macam ragu-ragu sebabkan saya buta warna. Tapi tak apa, saya okey je. Saya ambil tu as a lesson to me. Berpegang kepada prinsip tiada apa yang mustahil jika berusaha dengan bersungguh-sungguh, Azwan berkata dia menjadikan kelemahan dirinya itu sebagai kekuatan untuk terus melangkah ke hadapan. Saya anggap buta warna ni sebagai satu keunikan untuk diri saya sendiri. Tapi kadang-kadang tu adalah juga sesedih bila orang cakap kau tu buta warna, macam mana boleh tangkap gambar, okey ke? Tapi saya through time saya cuba untuk positifkan diri saya so that saya tak adalah terperuk dalam ketakutan tu. Kalau asyik fikir takut dengan kelemahan sendiri, sampai bila-bila pun saya takkan berjaya or melangkah dengan lebih jauh lah. Tapi
Itu menariknya tau, Zuki. Kadang-kadang macam beliau kata butuh warna. Tapi saya rasa mesti ada sesuatu yang unik dan istimewa daripada hasil karya beliau yang boleh dihasilkan berpunca daripada butuh warna tu. Mana kita tahu, Zuki, kan? Ya, betul. Kita tak tahu. Tapi saya suka semangat itulah daripada yang dikongsikan tadi. Dan mungkin terus kita nak tanya kepada tetamu kita di studio lah ya. Amsha, mungkin Amsha boleh kongsikan juga. Ramai yang terfikir kalau ambil gambar guna phone dan juga DSLR, adakah kualiti itu masih sama, berbeza atau macam mana kita? Sebab kalau nak ambil gambar perkahwinan, semua orang guna DSLR. Betul. Tak adalah orang profesional guna phone kan. Jadi apa bagaimana kualiti itu? Tak boleh ke ambil pakai phone je? Dia macam mana sebab DSLR ni orang dah guna sejak dari dulu kan. So bila kamera phone ni dia nak macam masuk dalam dunia wedding ke apa, dia agak susah. Tapi dia possible untuk jadikan. So kalau nak buat tu, so kita kena proofkan dululah. Atau Bahawa dengan menggunakan kamera phone boleh juga mendapat hasilnya. Kita tak perlu pun nak tunggu klien ke apa. Kita boleh buat inisiatif kita sendiri. Tapi semestinya saya betulkan saya kalau silap lah, sebab memory card tu semua kena tukar, bateri dan sebagainya juga menjadi halangan dalam kalau nak ambil dalam majlis yang besar-besaran kan. Betul lah. Saya rasa dia berpunca daripada orang tak yakin lagi. Tapi sebenarnya. Kalau orang tanya, apa bang, kamera apa yang bagus? Apa kamera phone apa yang bagus? Jawapan saya senang je. Apa yang ada dengan anda sekarang. Sebab kamera sekarang semua dah macam sama level. Macam-macam dah boleh buat. Betul. Boleh shoot portrait, boleh shoot yang ultra wide, boleh shoot landscape. Benda tu dah di ujung jari rasa. Kadang-kadang kita buat drama guna smartphone pun dah boleh dah sekarang sebenarnya. Okey, untuk Rashidi sendiri, ini kita nak tanya ni. Hari ni ramai juga ternanti-nanti tips-tips apa kesilapan selalu dilakukan dan sebagainya. Kita dah tengok dah dalam dunia sekarang ni ramai orang suka ambil gambar, suka ambil selfie, pemandangan dan sebagainya. Selalunya kan kita nak tahu pada pendapat Syedi sendiri kan, apakah kesilapan-kesilapan lazim yang selalu orang lakukan bila mereka mengambil gambar ni? Oh, dia punya soalan tu. Kan? Okey, saya sendirilah. Sebenarnya kesilapan yang saya buat sendiri dalam mengambil gambar dengan situasi saya sekarang ni. Kadang-kadang sebab tu saya tak suka ambil gambar orang. Sebab orang ni banyak komplain. Kadang-kadang kita dah ambil gambar dia, tak cantik lah, sengit lah. Sebab saya tak boleh, saya punya vision ni tak perfect. So saya tak boleh nak tengok center ke tak. So bila kadang-kadang bila ambil gambar orang ni, dia orang banyak komplain. Tak center lah, sengit lah, nampak berisi lah, nampak Adakah apa. awak berkata ni wanita? Mungkin lah. Jangan mungkin. Ya. Jangan risau, saya ada ni. Kebanyakan. So bagi saya, kalau kesilapan saya untuk mengambil gambar orang, itu disebabkan saya punya luas penglihatan. Jadinya saya beralih arah. Saya tak nak ambil gambar orang. So saya pergi ambil gambar batu ke, ambil gambar jalan. Dia orang tak boleh komplain. Ambil gambar semut ke. Semut tak komplain tau. Tapi mungkinlah orang lain yang mempunyai kesilapan dalam ambil gambar ni, yang saya tengok sekarang ni, kadang-kadang gambar tu cantik cuma terlebih filter. Okey. Kita apa kata kita masuk tentang terlebih filter ni. Saya rasa itu mungkin kecakapan awak pasal awak lagi teliti tengok orang filter tak filter ni. Jadi sebab kadang-kadang dia dah cantik tau. Dia dah ada skin tone yang cantik. Tapi bila digunakan filter tu terlalu lebih ataupun overdose lah kiranya, gambar tu nampak sangat-sangat fake. Sedangkan pada asalnya gambar tu dah cantik dah natural dah. Betul. Tapi bila diubah, masukkan filter tu. Filter ini tak bercakap tentang filter ada misai semualah. Ini filter yang tiba-tiba yang warna kontras dia lah, tinggi auto color. Dia akan merosakkan gambar tu. Jadi rugilah dari gambar yang cantik tu bila kita masukkan filter yang tak sepatutnya, dia jadi macam tak cantik. Itu kalau edit sendiri. Tapi sekarang ni banyak aplikasi yang dah ada filter yang kita boleh guna. Dia macam template. Automatik. Kita pilih template tu. Nama lain dia preset dah. Betul, preset. Betul. Okey, baik. Mungkin kita juga nak tanya kepada Sufian dan Hux. Okey, kalau kita tengok Hux, tonal color yang awak kongsikan di laman media sosial awak memang semuanya orang kata apa, sekata saya tengok. Bright, cantik, vibrant dan sebagainya. Tapi kalau bagi Hux sendiri kan, kebanyakan orang sepatutnya lah di laman media sosial, sepatutnya kita upload gambar yang jenis macam mana untuk mendapat bila orang tengok tu, cantik gambar dia. Sebab ada orang gambar gelap sikit, ada orang suka gambar yang cerah, ada orang suka warm yang kuning-kuning sikit. Jadi bagi Haq sendiri, yang mana lagi cantik sebenarnya? Ataupun mungkin itu identiti seseorang jurufoto tu. Macam inilah, pada saya, bila editing ni dia tak ada right or wrong, tak ada betul ataupun salah. Dia sebenarnya ikut mata kita dan ikut purpose apa yang kita nak share gambar tu juga. Okay. Macam
dia macam kalau gambar tu kita nak mood dia petang, sunset, so kita kena edit dia mengikut kesesuaian dia lah. Maksudnya kita gelap-gelapkan sikit, kita terangkan bahagian yang patut. Jadi maksudnya tak adalah macam semua gambar tu kena terang, gambar tu kena gelap, tak macam tu lah. So dia lain gambar, lain cara edit, lain proses editing dia mengikut kesesuaian cita rasa dan kesesuaian. Okey, tapi awak tak guna preset kan? Awak edit satu-satu gambar awak Setiap gambar saya dia melalui proses yang berbeza lah. Dia punya konsep editing dia sama, tapi sebabkan tone warna untuk setiap dinding kan berbeza. Jadi in details tu dia ada perbezaan dia sendiri. Okey, Macam baik. gambar-gambar kita lihat ni, Hux, adakah itu memang sepenuhnya menggunakan aplikasi telefon saja ataupun memang awak transfer ke dalam desktop, kemudian ada aplikasi lain atau sebagainya? Tak ada, saya memang ambil gambar pakai iPhone dan edit semua on iPhone. Semua edit semua dekat mobile sahaja. Okey. Hux, saya nak tanyalah Hux, berapa lama awak ambil untuk edit satu gambar? Sebab ketelitian itu memang wow, saya tak tahulah awak ambil berapa masa. Sebab saya kalau ambil 20 minit pun dah sakit mata tau nak edit benda yang simple. Jadi Hux, berapa lama awak ambil? Dia depends on gambar juga. Ada gambar dalam 10 minit ke 20 minit je, tapi ada gambar saya ambil masa sampai 2 jam pun ada. Dia depends macam mana apa yang perlu diedit pada gambar tu. Sehingga awak puas hatilah. Ya, tapi in general dalam 10 to 20 minit cukup lah. Alah, pasal gambar tu dah cantik dah. Okey, Sofian ni menariknya. Kira boleh katakan kita nak kepada Sofian lah. Pasal Sofian bermula daripada minat kan, daripada seorang amatur. Sekarang ni dia jadikan satu hobi yang serius lah. Okey, kita nak kembali juga berkongsikan dengan para penonton. Selalunya kita tengok banyak orang ambil gambar, even secara mobile dan sebagainya, selfie, terutamanya okeylah perempuan dan lelaki. Macam saya katalah, bila kita sebut tentang kaki filter ni, selalunya apa yang awak rasa tak setuju tentang kaki filter ni, Sofian? Okey, macam kita tahulah filter ni dari dua jenis. Satu filter untuk cantikkan gambar yang macam style kita orang ni ambil. Lagi satu filter yang sekarang diorang dah ada macam dekat TikTok, dekat story IG, yang untuk cantikkan muka ataupun nak buat yang kelakar-kelakar sikit, betul tak? Betul. So, bagi saya, terpulang pada individu masing-masing. Sebab benda tu, macam mana saya cakap, dia nak gunakan benda tu untuk kepuasan diri dia sendiri. Contohnya nak, kadang-kadang kita tak ada, self-confidence tu tak ada kan. So, bagi saya okey dia nak pakai. Dan lagi satu, benda tu untuk seronok-seronok pun okey. Macam saya jenis suka travel ataupun keluar meet up dengan kawan-kawan. Kadang-kadang saya suka buat story guna filter-filter yang kelakar-kelakar tu untuk enjoy lagi dengan kawan-kawan. Saya punya style macam tu. So saya rasa filter ni tak ada masalah bagi saya. Sufian, sebenarnya kan sebelum kita akhiri perbincangan hari ini, saya nak tanyalah, setiap seorang mungkin boleh kongsikan satu aplikasi yang boleh kita download untuk edit gambar. Sufian dahulu. Dia nak tahu ni sebenarnya ni. Sufian dahulu. Okey, bagi saya bagi dua lah. Satunya gambar adalah Lightroom, Lightroom mobile, dan untuk video try download VN. Free. Kena bayar saya tak nak. Free. Sebab bagi saya zaman sekarang ni orang dah busy dengan buat video TikTok ataupun Reels yang pendek-pendek tu. So saya showkan korang guna application VN, Venezuela, Norway. Okey, untuk Sofian saya pernah follow IG beliau, itu dia. Instagramnya IMMod_, betul OD. IMOD. Okey. Hux, ada apa-apa aplikasi untuk dikongsikan bersama dengan Instagram Hux sendiri? Saya boleh suggest satu Lightroom yang macam Udi cakap, tapi lagi satu boleh download Snapseed. Snapseed semua free dan is good lah. Dia ada banyak option yang boleh membantu untuk cantikkan gambar. Okey, dan itu dia Instagram Hux ya. Huxterized. Huxterized. Okey. Terima kasih. Okey, kita nak tanya jugalah kepada Amsyar sendiri. Mungkin Amsyar soalan daripada Sugi juga aplikasi. tu. Aplikasi. Saya suka maybe touch retouch shot. Okey, ni saya tak pernah dengar. Dia macam contoh kita ambil gambar, contohlah ada orang kecil kat belakang kan. So kita nak buang dia, boleh pakai app. Ini yang selalu orang suruh buat. Boleh buang tak orang kat sini? Boleh buang tak? Betul. Itu yang kadang-kadang dia nak buang gambar saya ni. Betul lah. Bila ambil gambar, dia nak buang saya. Touch retouch ya. Okey, dan Instagram Amsyar adalah Amsyar Naif ya. Okey, dan Rashidi sendiri,
Ada apa-apa aplikasi? Saya ni jarang edit gambar, tapi kalau saya edit pun saya just naikkan kontras kecil sikit dekat ni je lah, dekat galeri tu kan, foto tu kan. Dalam tu punya ni je. Okey. Mungkin soalan ringkas Instagram akhir saya Rashidi. saja. Mungkin pada Amsyar lah, ringkas saja. Sebenarnya telefon ni sekarang orang gila kamera tu tahu. Memang berbaloi ke orang nak sibuk berapa megapiksel harga sampai 8,000 9,000 telefon ni. Berbaloi ke? Bagi saya tak. Dia tengok atas kemampuan orang tu sendiri. Okey. Tengok kalau dia mampu harga 3,000, belilah 3,000, 2,000, 2,000. Kamera semua sekarang piksel tu dia tak adalah penting. Kadang-kadang orang mempenting megapiksel ni tak. kan. Macam iPhone, piksel dia rendah je dulu, tapi still cantik. kualiti dia cantik. Sebab the end of the day fotografer tu sendiri, siapa di sebalik kamera tu. Lepas tu gunalah filter. Kan? Okey, baik. Kami nak ucapkan terima kasih kepada keempat tetamu kita yang telah berkongsi banyak untuk anda yang mungkinlah hari ini dapatlah juga tips kan yang anda boleh gunakan, dan jangan lupalah download apa-apa aplikasi tu. Tak payahlah kita guna filter yang berlebihan, guna filter yang berpatutan. Terima kasih Haq, Sufian dan di atas talian dan juga di studio bersama kita Amsyar dan juga Rashidi. Baiklah, okey, sebelum kita berehat ada satu lagi perkongsian. Ini ramai juga tertunggu. Cara nak edit gambar. Kita saksikan dan kita berehat seketika. For all time's sake.